Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Agama Tun Ahmad Zaidi Tunas menerima peruntukan berjumlah RM28 juta daripada kerajaan negeri. Mengumumkan perkara itu, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng berkata peruntukan itu akan digunakan untuk projek pembangunan tambahan di sekolah berkenaan. Antara yang akan dibangunkan adalah sebuah bangunan pintar yang dianggarkan bernilai RM6.5 juta, RM10 juta untuk naik taraf fizikal sekolah melibatkan asrama dan kuartus guru, membeli bas baharu dan RM1 juta untuk program pembangunan modal insan. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari berharap dengan adanya peruntukan yang disalurkan, diharap sekolah itu akan dapat melahirkan pelajar yang berkualiti bagi memenuhi pasaran tenaga kerja yang diperlukan Sarawak. Beliau berkata demikian pada Majlis Makan Malam Kesyukuran Penubuhan Sekolah berkenaan bertempat di Dewan Imtiaz Tunas Kuching. Dalam majlis itu, Premier Sarawak turut meluangkan masa melawat pameran yang disediakan oleh pelajar-pelajar sekolah berkenaan. Menerusi Dasar Pembangunan Luar Bandar DPLB, pelaksanaan program Komuniti Sejahtera PKS menekankan kepada membudayakan masyarakat dengan kehidupan sihat, selamat dan sejahtera dalam komuniti desa. Menurut Timbalan Menteri Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB, Datuk Hasbi Habibullah, program Komuniti Sejahtera meletakkan beberapa objektif utama iaitu memberikan pengetahuan, kesedaran dan kemahiran kepada masyarakat terhadap kehidupan yang sihat, selamat dan sejahtera. Ujar Datuk Hasbi, ia juga mewujudkan hubungan baik dalam kalangan komuniti desa bersama pemimpin tempatan, agensi kerajaan, swasta dan badan bukan kerajaan NGO. Selain itu, melalui program dalam komuniti, ia turut menggalakkan kelangsungan budaya hidup sihat, aktif dan cergas di samping mempukuhkan jati diri dan semangat patriotisme dalam komuniti. Kerajaan amat berharap bahawa pelaksanaan program dapat menjadikan ejen penggerak kerajaan untuk mencorakkan komuniti desa ke arah mengamalkan gaya hidup sihat. Ianya juga boleh dijadikan asas dalam memperkukuhkan institusi kekeluargaan dan masyarakat, di samping meningkatkan pengetahuan dan kesedaran serta membangkitkan semangat baru masyarakat setempat. Beliau berucap merasmikan program Komuniti Sejahtera PKS di Umar Juman, penempatan semula bakun BRS Sungai Asap Belaga. Program anjuran Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas Negeri Sarawak di Umar Juman itu melibatkan pelbagai agensi kerajaan termasuk penduduk dan pemimpin masyarakat dari 15 perkampungan masyarakat orang Ulu di BRS Sungai Asap. Menurut Datuk Hasbi lagi, beliau amat menggalakkan penglibatan semua lapisan masyarakat agar keseronokan dan manfaat daripada program PKS ini dapat dinikmati bersama. KPLB juga telah melancarkan Kampung Sejahtera dan ia melibatkan 21 buah kampung terpilih di seluruh Sarawak. Penilaian Kampung Sejahtera ini menurut Datuk Hasbi telah melalui proses penghakiman dan keputusan akan diumumkan dalam tempoh terdekat. Di Parlimen Hulu Rajang, ujarnya, sebuah kampung telah terpilih menyertai Kampung Sejahtera ini. Seramai 33 isi rumah yang terlibat dalam kebakaran rumah Jungan Batu 36 di Selangor pada Ogos lalu menerima bantuan tunai bencana semalam. Menurut Timbalan Menteri Kesejahteraan Komuniti Razi Sitam, bantuan tersebut adalah daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak. Kerajaan Sarawak melalui Pejabat Kebajikan Masyarakat Sibu telah menyerahkan sejumlah RM226,200 pelbagai bentuk bantuan seperti wang saku dengan berjumlah RM17,100 kepada 171 orang. Beliau berkata demikian selepas menyerahkan bantuan berkenaan di Pejabat Daerah Selangor. Pada 23 Ogos lalu, rumah panjang lama itu dilaporkan terbakar kira-kira pukul 6.50 pagi.
Program Tech Safari 2.0 inisiatif Pusat Kecemerlangan Teknikal Sarawak Sentex dilancarkan semula tahun ini. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Rozzi Yunus berkata, langkah ini bertujuan memberi pendedahan kepada golongan belia di negeri ini berkaitan peranan Sentex dalam pembangunan kemahiran industri teknikal dan digital serta program latihan-latihan lain yang ditawarkan pusat berkenaan. Datuk Rozzi berkata pembangunan kemahiran industri teknikal dan digital ini juga adalah sebagai menyahut seruan Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ke arah mentransformasi Sarawak melalui ekonomi digital. Katanya dengan mewujudkan tenaga kerja berkemahiran, terutamanya belia yang berpengetahuan dan mahir dalam bidang industri teknikal dan digital, ia adalah penting sebagai pelaburan masa depan kepada Sarawak. Beliau berucap melancarkan program tersebut di Miri yang dihadiri 115 peserta. Penguatkuasaan di premis-premis makanan sebagai lokasi larangan merokok perlu dipantau lebih kerap bagi memastikan tempat tersebut lebih sihat dan bebas asap rokok. Gesaan itu disuarakan oleh Pegawai Daerah Limbang Supri Awang Said yang mahu pemantauan lebih kerap dilaksanakan pihak berkaitan bagi menjamin persekitaran awam termasuk premis makanan daripada pencemaran asap rokok. Supri Awang Said turut menggesa pemilik premis juga perlu lebih bertanggungjawab dan bekerjasama dalam menguatkuasa larangan merokok kepada pelanggan mereka selain faktor kesedaran individu sendiri. Beliau berkata demikian pada pelancaran kempen Speak Out dan pengukuhan penguatkuasaan tempat makan sebagai tempat dilarang merokok bersempena jelajah agenda nasional Malaysia Sihat peringkat bahagian Limbang. Pada majlis tersebut, Supri turut menyampaikan sijil pengiktirafan bersih, selamat dan sihat kepada 3 premis makanan di Limbang. Ini menjadikan keseluruhan 15 buah premis di Limbang mendapat pengiktirafan sijil berkenaan. Baik, Kementerian Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan masih menunggu butiran daripada Persatuan Bola Sepak Sarawak FAS dan Perbadanan Sukan Sarawak SAC berhubung isu tunggakan gaji pemain dan pegawai Sarawak United Football Club SUFC. Menterinya Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah menegaskan FAS diminta terbuka dalam butiran mereka berkaitan perkara tersebut. Katanya isu terbabit turut mendapat perhatian daripada Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kerana ia melibatkan nama Sarawak dan berharap ia dapat diselesaikan secara baik. Beliau bagaimanapun menjelaskan kementerian beliau tidak dapat campur tangan terlalu mendalam berkenaan isu tersebut kerana pasukan yang menyertai saingan Liga Malaysia pada masa ini adalah melibatkan kelab-kelab. Datuk Seri Abdul Karim mengulas artikel yang diterbitkan sebuah akhbar nasional bertajuk SUFC bohong selesai tunggakan gaji selepas merasmikan program Nang Rindu Citra Hari Malaysia di Asajaya. Beliau dalam pada itu sekali lagi meminta FAS agar memohon kepada FAM supaya diberikan subsidi yang lebih besar bagi menampung kos yang tinggi terpaksa ditanggung setiap kali melibatkan permainan di luar Sarawak. Kos yang tinggi tersebut merujuk kepada penerbangan dan penginapan para pemain dan pegawai. Kira-kira 100 peserta menyertai program Fun Ride sepanjang 13 km bersempena Karnival Sukan Pertubuhan Belia Kebangsaan Bersatu Sarawak Seberkas atau Kasus Samariang di Kampung Lintang, Kuching semalam. Menurut kenyataan media Seberkas Samariang, program kayuhan berbasikal tersebut merupakan salah satu pengisian dalam program franchise Kasus Anjuran Seberkas Negeri Sarawak yang diadakan dengan cara sinergi antara unit-unit dalam seluruh cawangan Seberkas Samariang bagi mengukuhkan lagi perpaduan dan integrasi sosial. Majlis pelepasan disempurnakan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Daro selaku Setiausaha Agong Saberkas Safi'i Ahmad. Kesemua peserta berlepas menuju ke gelanggang takraw Kampung Semerah Padi bagi program seterusnya iaitu simbolik perasmian cabaran sepak takraw Kasus. Di lokasi tersebut juga program tanggungjawab sosial korporat Saberkas Prihatin dilaksanakan iaitu penyerahan sumbangan berupa wang tunai kepada mangsa kebakaran. Karnival
Sukan Saberkar Semeriang yang diadakan bermula Jumaat lalu hingga 2 Oktober ini turut diserikan dengan pelbagai aktiviti seperti cabaran badminton, futsal lelaki, bola jaring wanita dan sepak takraw. Baik saudara, perkembangan itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Silakan Sahi. Terima kasih Buma. Baik, kita akan